Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama saya Puan Hajar Arsyad, founder Mompreneur Mastermind. Okey, berapa orang dah bersama dengan saya? Cuba komen. Okey. Okey, hari ini petang ni saya nak kongsikan satu topik yang best, iaitu 3 sebab kenapa kena jadi mompreneur. Sebelum tu saya nak kenalkan sikitlah mengenai diri saya. Okey. Berapa orang yang dah bersama saya? Hai Puan Fitriani. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya. Saya Puan Hajar Arsyad. Okey, saya duduk di Skudai JP dan seorang ibu yang bekerja daripada rumah. Saya ada 4 orang anak. 8, 6, 4 dan 2 tahun. Okey, itulah kisahnya. Saya bermula sebagai mompreneur sejak anak yang pertama lagi. Torik, masa tu Torik berumur lebih kurang 3 bulan lah. Sebelum tu saya ada kerjaya saya. Saya ada kerjaya dan saya lepaskan kerjaya dan PhD saya waktu tu sebab anak. So start daripada situ bermulalah ups and down saya sebagai seorang mompreneur. Kehidupan yang sangat-sangat mencabar. Dia punya cabaran tu kita tak boleh nak cakap macam mana cabaran dia, tapi cabaran sebagai mompreneur itulah yang banyak mengajar kita untuk baiki diri, dan kita temui banyak sangat potensi diri daripada cabaran-cabaran sebagai seorang mompreneur. Betul kan? So berapa ramai kat sini yang mompreneur juga sama dengan saya, boleh komen supaya saya kenal anda. Okay. Alright. Okay, jadi petang ni nak santai-santai je sebab mungkin dah lama saya tak live. Ni first time saya live dekat FB page saya ni. So permulaan tahun best lah kalau saya kongsikan perkara-perkara basic dalam menjadi seorang mompreneur. Sebab saya nak follower saya ada satu mindset tau. Ada satu mindset bahawa kehidupan sebagai mompreneur bukan sekadar kita ulangi rutin-rutin yang sama, kita berada pada satu tahap yang sama, tapi kita pun boleh sama berjaya macam orang-orang lain kat luar. Orang-orang lain yang fokus buat bisnes juga, yang ada kerjaya kat luar. Okay. So dah ready dah nak belajar dengan saya? Okay. Kalau anda ada apa-apa soalan, boleh tanya terus. Sebab insyaAllah saya akan bacakan komen-komen anda. Okay. Alright. Okay, so saya nak minta tolong jika tak keberatan anda boleh kongsikan live ni, sebab saya nak kongsikan 3 topik penting secara basic lah. Kenapa pilihan sebagai mompreneur ni adalah pilihan yang tepat. Okay. Tolong kongsi dan ajak ramai kawan-kawan untuk belajar sama-sama apa yang saya nak kongsikan. Especially mereka yang mompreneur. Okay, terima kasih. Okay. Alright. So, tengok ni. Dia bawa aiskrim. Okay, jadi yang pertama saya nak kongsikan. Okay, Anas. Take it. Ni Anas anak ketiga saya. Yang hari tu masa dia kecil, dia ada eczema yang sangat teruk. Tapi sekarang alhamdulillah lah dah sihat. Anas dah sihat dah? Dah. Okay. So, pertama saya nak kongsikan kenapa profession mompreneur adalah antara profession yang sangat mencabar kat dunia ni. Bila kita cakap sangat mencabar,
Siapa yang duduk dalam dunia mompreneur ni lah adalah golongan-golongan yang special, yang selected. Di mana tak semua orang mampu untuk jalani kehidupan sebagai mompreneur dengan baik. Tapi dengan tahu kenapa dia adalah satu cabaran yang satu profession yang mencabar, kita akan bersedia. Kita akan ada satu pemikiran yang okey, aku tahu profession aku yang aku pilih ni bukannya calang-calang profession. So aku dah setuju untuk berada dalam zone ni, aku kena buat. Aku kena buat juga, by hook or by crook aku kena buat juga, aku kena belajar juga. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Jadi, kenapa profession mompreneur adalah antara profession yang paling mencabar? Okey, yang pertama adalah sebagai seorang mompreneur, kita kena bijak untuk tukar watak kita spontan. Okey, contoh orang yang berkejaya kat luar, dia ibu-ibu lah, dia pagi-pagi mungkin dia kemas rumah, dia masak, dia uruskan anak. And then nanti dia akan keluar rumah, dia dah mula fokus dengan kerja-kerja dia. So dia dah tak fikir dah rumah. Mompreneur ni lain. Satu masa tu, dia lah kena masak, dia lah kena mandikan anak, dia lah kena lap lantai, air tumpah ke, dia lah yang kena melayan WhatsApp, dia lah yang kena packing parcel dan everything dia lah. Bayangkan, itu tak masuk lagi dengan kerenah anak-anak, kerenah diri sendiri, sakit pening kita. Tapi kita tetap juga kena buat benda tu. Sebab kita dah kata itu kita punya komitmen kita. Itu kita punya profession yang kita pilih. Okay. Alright. Terima kasih Anas. Okay. Sekejap kita jadi chef, sekejap kita jadi tukang masak, sekejap kita jadi cikgu untuk anak-anak, sekejap kita jadi apa kita panggil orang yang menyelesaikan pertelingkahan anak-anak. Sekejap kita jadi business owner, kita jadi tukang kemas, semua kita. So tak ke benda tu mencabar. Sebab itulah nak jadi mompreneur ni, kita sangat-sangat perlukan kekuatan. Ini poin kedua. Kenapa ia adalah profesi yang mencabar? Sebab mompreneur perlukan kekuatan, 4 kekuatan ni dalam kehidupan dia seharian. Kalau dia tak kuat 4 benda ni, dia mungkin akan alami kehidupan yang sangat mencabar. Ataupun dalam kata lain, dia susah nak berjaya dalam bisnes, dia susah nak berjaya dalam kehidupan dia sebagai seorang ibu, dia susah untuk bahagia dalam kehidupan dia dunia dan akhirat. Itu fakta. Okay. Alright, jadi apa dia 4 kekuatan yang mompreneur kena ada? Yang pertama adalah kena ada kekuatan emosi. Okay, mompreneur sangat-sangat kritikal kena ada kekuatan emosi. Okay, kita adalah makhluk emosi. Dan emosi tu boleh buatkan kita jadi makin kuat dan emosi juga boleh buatkan kita berada di tahap yang bawah. Tapi kalau kita pandai gunakan emosi kita, dia boleh bawa kita jauh ke depan. Itu bestnya makhluk yang bernama wanita ni. Betul? Betul tak setuju? Okay. So penting untuk kita pandai mengawal emosi. Jangan terlalu ikutkan emosi. Nanti kita akan susah dalam hidup. Kita kena belajar macam mana nak kenali emosi kita. Kita kena belajar macam mana nak berkawan dengan emosi kita. Kita kena belajar macam mana nak gunakan emosi kita ni untuk bawa kita jauh lebih jauh daripada keadaan kita sekarang. Betul? Okay. Jadi yang kedua adalah kekuatan mental. Okay. Siapa yang ada kekuatan mental, dia memang akan senang untuk berjaya dalam hidup dia. Sebab it's all about our mindset. Macam mana kita tetapkan mental kita, macam itulah akan bawa diri kita sehari-harian. Dia akan drive hidup kita dalam kehidupan harian kita. Jadi kena belajar macam mana nak kawal mental kita. Kena belajar untuk mengawal diri kita. Bila mental kita boleh dikawal,
cara kita cakap, cara kita buat, cara kita bertindak akan terkawal. Baru dua kekuatan. Jadi nampak tak betapa mencabarnya mompreneur ni, sebab kena kuat emosi, and kena kuat mental. Yang ketiga, apa dia? Kena kuat fizikal. Sangat-sangat perlu kuat fizikal. Anda bayangkan, adakah kita mampu untuk jalani tanggungjawab kita seharian sebagai seorang ibu? Pagi-pagi nak kena kemas rumah, nak kena masak sarapan, nak kena buat lunch, nak kena buat dinner, nak kena mop rumah, basuh baju, sidai baju. Kalau yang tak ada rezeki, suami kurang membantu, lagi penat. Nak packing parcel lagi, nak uruskan bisnes, everything sangat-sangat memerlukan kekuatan fizikal. Anda bayangkan, adakah anda mampu untuk menjadi seorang mompreneur yang bagus, yang proaktif jika badan kita lemah, jika kita sakit? Sebab itu, sebagai seorang mompreneur, kalau kita dah pilih profession ini, kita kena bijak untuk jaga fizikal kita, jaga pemakanan, jaga kesihatan mental, jaga kita punya minum, ambil suplemen, ambil udara segar, jangan hanya terporok dalam rumah, kena keluar supaya fizikal kita sihat. Bila fizikal sihat, kita lebih mudah untuk jalankan tanggungjawab profession kita sebagai seorang ibu dan juga sebagai business owner. Okay. Itu fizikal. Yang terakhir adalah kekuatan spiritual. Ini adalah kekuatan yang sangat-sangat basic. Sangat-sangat diperlukan. Jika mompreneur itu tak ada satu kekuatan, connection yang kuat dengan Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mudah jatuh. Saya ulang, jika seorang mompreneur itu tidak ada kekuatan connection antara dia dan Tuhan dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan cepat jatuh. Sebab dalam kita nak buat tugas-tugas harian kita, tugas-tugas bisnes kita, kita perlu meletakkan pengharapan pada Allah Ta'ala. Tugas kita hanya untuk berusaha sahaja. Tapi bila kita tak meletakkan pergantungan kepada Allah Ta'ala, kita akan meletakkan apa sahaja result nanti atas tindakan kita. Kita akan penat. Seriously, kita akan penat. Kita akan cepat down, kita akan cepat give up. The moment kita alami putus asa, the moment kita alami kepenatan, the moment kita alami perasaan down itu, kita akan susah untuk dapat balik turning point yang kita sedang berada tu. Kita akan susah untuk berada balik di stage di mana kita sedang mendaki tu. Nampak tak? Tapi bila kita ada connection yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan ada progress demi progress. Sebab tu saya selalu tekankan pada student saya, sebagai mompreneur, kita tak terlalu fokus kepada target akhir, tapi kita lebih pentingkan progress demi progress. Sebab dengan kita mementingkan pada progress itu, kita akan ada momentum demi momentum, kita akan lebih susah untuk give up, untuk berputus asa. Setuju tak? Okay. Jika ada apa-apa soalan, just jot down saja. InsyaAllah saya akan tengok. Okay. So, itu baru poin pertama, kenapa profession mompreneur adalah antara profession yang paling mencabar. Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada anda semua yang dah pilih profession mencabar ini. Tapi bila kita cakap mencabar, tak bermaksud ia susah untuk kita capai kejayaan tu. Sebab dah ramai dah mompreneur kat luar sana yang dah buktikan walaupun dia seorang suri rumah, tapi dia ada pencapaian dalam bisnes, dia ada pencapaian dalam dia mendidik anak-anak, dia ada pencapaian dalam kehidupan dia, progres hidup dia, dan dia satisfied dengan apa yang dia ada. Nanti insya-Allah saya akan kongsikan lagi. Banyak lagi topik, poin yang saya nak kongsikan hari ini. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, 4 sebab kenapa profession sebagai mompreneur ni adalah pilihan yang tepat. Ambil Anan. Okey, kenapa profession sebagai mompreneur adalah pilihan yang tepat, terutama kepada anda yang masih berkira-kira
nak pilih sebagai seorang suri rumah sepenuh masa dan berbisnes, ataupun masih nak teruskan kerjaya di luar. Sebab memang ada yang datang pada saya dan minta pendapat saya, Puan Haja, macam mana saya nak resign kerja dan saya nak duduk kat rumah buat bisnes. Nak saya dah bangun. Tu saya cakap, kena buat timbang tara. So nak buat timbang tara ni saya akan kongsikan. Kenapa 4 sebab profession sebagai mompreneur ni adalah pilihan yang tepat untuk kita sebagai seorang wanita. Okay, bagi adik kat Umi. Okay, yang pertama, sebagai seorang isteri dalam agama kita, sebagai seorang isteri dan wanita, tempat yang paling tepat adalah di rumah. Okay, tempat yang paling tepat untuk sebagai seorang isteri dan seorang wanita adalah di rumah. Kerana di luar sana ada banyak sangat fitnah. Adik. Okay, sayang. Hai, Hanan dah bangun. Okay, ini anak bangsa saya, Hanan. Okay. Kenapa pilihan sebagai mompreneur adalah pilihan yang tepat? Pertama, sebab dalam agama kita, wanita memang tempat dia adalah di rumah asalnya. Okay. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pun kaum wanita duduk di rumah dan menjaga rumah tangga. Okay, jadi kita boleh timbang tara balik. Memanglah betul zaman sekarang tak sama dengan zaman dulu. Tapi jika kita ada pilihan, duduk di rumah dan bersama anak-anak adalah pilihan yang lebih baik. Tapi saya tak katakan jika kita kena keluar bekerja itu benda yang tak betul. Saya tak katakan macam tu. Cuma jika diberi pilihan dan anda ada pilihan, duduk di rumah adalah pilihan yang lebih baik bagi saya. Okay. Yang kedua, ibu. Ibu adalah madrasah pertama anak-anak. Okay, jadi kita usahakan untuk setiap masa kita ada peluang untuk bersama dengan anak-anak, menjaga anak-anak dan mendidik mereka. Sebab tugas seorang ibu bukan semata-mata menjaga anak, tapi mendidik. Kita kena didik anak-anak kita menjadi seorang hamba Allah yang lebih baik pada masa hadapan yang bermanfaat untuk ummah. Itulah antaranya. Dan anda bayangkan jika kita hantar mereka keluar, kita tak pasti adakah tempat tersebut mampu menjaga anak-anak kita dengan baik, mampu memberikan pendidikan yang baik untuk mereka. Adakah kita mampu kawal? Memang kita tak mampu kawal, tapi jika kita rasa dengan duduk bersama kita itu lebih baik dan kita boleh kawal apa yang mereka tonton, apa yang mereka makan, apa yang mereka katakan, semua itu adalah lebih baik untuk seorang ibu dan menjaga anak di rumah. Okey. Dan yang ketiga adalah tanggungjawab seorang ibu tu adalah untuk bersama dengan anak-anak lebih berbanding untuk keluar rumah dan mencari rezeki. Saya tak katakan tak salah untuk kita terus keluar ke rumah mencari rezeki dan beri tanggungjawab jaga anak kepada orang luar. Tak, bukan macam tu. Cuma sebaiknya jika ada pilihan kita duduk kat rumah dan besarkan anak-anak dengan air tangan kita. Itu lebih baik. Sebab hasil didikan ibu lebih kuat impact dia untuk anak-anak. Sebab itulah jika kita nak jadi mompreneur, kena ada ilmu parenting juga. Mencabar tak? Ilmu parenting pun kita kena belajar. Kena ada ilmu untuk kawal, untuk jaga anak-anak, untuk bantu perkembangan mereka, perkembangan motor skill, fine dengan gross motor skill, perkembangan akhlak mereka, perkembangan bacaan Quran, akidah, semua tu kita kena blend dalam masa yang sama. Tapi kalau kita rasa kita tak ready, kita tak mampu, so tak apalah. Kita boleh pilih untuk keluar rumah, tapi jika kita rasa kita boleh kontrol semua tu, so okeylah, duduk kat rumah dan jaga anak-anak. Nampak tu kantin nampak? Pentingnya dek. Dia nak menyusup. Okey, yang terakhir adalah itulah dia. Tanggungjawab kita adalah untuk uruskan anak-anak. Okey. Alright. Dan poin yang ketiga saya nak cerita hari ini adalah apa dia? 7 sikap mompreneur yang berjaya hasil daripada kajian saya. Sebab saya dah nampak, saya dah kaji banyak mompreneur-mompreneur yang
berjaya. Maksud berjaya ni tahu? Maksud berjaya ni adalah mereka bukan sekadar buat bisnes untuk cukup makan, tapi mereka ada masa depan mereka. Mereka dah mula berbina aset. Mereka dah ada nampak grow mereka dalam apa yang mereka sedang lakukan. And even ada juga mompreneur yang asalnya mereka sendiri rumah bersama anak-anak, tapi mereka grow dan mereka sekarang dah ada nampak aunty nampak tu sekejap edit. Mereka dah ada satu momentum yang jauh. Contoh, mereka dah buka premis, mereka dah besarkan tim mereka, mereka dah ada, mereka punya kita panggil legacy mereka. Itulah antara ciri-ciri mompreneur yang berjaya. Dalam masa yang sama, anak-anak mereka tak pisahkan. Bukan tak pisahkan, anak-anak mereka tak abaikan. Mungkin nanti ni bagi. Anas tolong ambilkan kuih Anan. Ya, sekejap. Okey, jadi apa dia 7 sikap mompreneur berjaya hasil daripada kajian yang saya buat. Yang pertama, saya nampak mompreneur yang berjaya ni, mereka tak menjadikan anak sebagai alasan untuk mereka tak bertindak. Sebab saya nampak ramai mompreneur yang berjaya ni lah. Mereka buat live, mereka pegang anak-anak. Mereka training team mereka, mereka bawa anak-anak. Mereka buat apa-apa training ke, mereka everything, mereka sanggup bawa anak-anak. Nampak tak kesanggupan mereka? Tapi mompreneur yang biasa-biasa ni, dia selalu buat alasan. Nanti macam tu, nanti macam ni. Padahal mereka tak cuba dulu. Dan mereka tak tahu yang anak-anak ni sebenarnya mereka boleh dilatih. Hana nak pergi kat barat? Tak nak. Okay. Anak-anak ni mereka boleh dilatih, mereka boleh dieducatekan. Ya, anak-anak begini. Mas. Macam ni. Okey. Macam ni. Ni. Ini asalnya ni. Okey. Okey. Yang pertama, mereka tak jadikan anak sebagai alasan. Yang kedua, mompreneur yang sukses ni, mereka nampak cabaran adalah peluang. Sangat-sangat betul. Sebab tu saya cakap, nak jadi mompreneur ni sangat banyak cabaran. Sangat-sangat. Tapi kalau dia bergantung macam mana cara kita pandang cabaran itu. Kalau kita nampak cabaran tu sebagai halangan, dia akan jadi halangan. Tapi kalau kita nampak cabaran tu sebagai peluang, dia akan jadi peluang. So it's all about macam mana kita meletakkan fikiran dan minda kita dalam menerima ujian yang Allah bagi. So bila berdepan dengan ujian, normal lah untuk kita sedih, untuk kita give up sekejap. Normal sebab kita manusia. Tapi kita kena pandai awal, kita kena pandai melihat masalah itu sebagai apa. Dia nak betul itu. Jadi itulah pendek kata kita jadi seorang yang positif. Yang ketiga, apa cabaran, apa dia persamaan yang sama antara mompreneur yang berjaya ni tau. Sebab saya pun ada ramai student. Student saya bukan calon-calon orang. Mereka ni, income mereka pun ada yang hampir sama ataupun lebih daripada income orang yang berkejaya. Yang berkejaya yang bukan biasa. Yang doktor, yang engineer, income mereka lebih daripada orang-orang yang seperti itu. So orang macam ni lah yang kita nak follow. So apa persamaan mereka? Mereka ada persamaan yang sama, iaitu mereka sangat-sangat mementingkan ilmu. Okey. Mereka sangat mementingkan ilmu. Apa sahaja ilmu yang boleh membantu mereka untuk lebih grow, untuk lebih berjaya, mereka akan belajar. Dan dia tak tertakluk semata-mata ilmu bisnes, tapi ilmu penambahbaikan diri, ilmu pembangunan diri, ilmu ketuhanan, ilmu parenting, ilmu mengawal emosi, semua tu mereka belajar. Sebab mereka nampak semua itu adalah komponen-komponen penting untuk mereka berjaya sebagai seorang mompreneur. Bukan
bukan saja pada dunia bisnes tapi dunia kehidupan mereka dalam kehidupan seorang mompreneur. Okay? Dan yang keempat, mompreneur yang berjaya ni mereka sangat-sangat ada support system yang baik. Saya ulang, mompreneur yang berjaya ni mereka ada support system yang sangat baik. Okey. Sebab mereka percaya untuk berjaya mereka tak boleh keseorangan. Dan mereka percaya untuk berjaya mereka tak boleh lakukan semua seorang diri. Jadinya apa contoh support system? Pertama, mereka menggunakan sistem-sistem. Yes. Mereka menggunakan sistem-sistem dalam membuat bisnes. Kedua, mereka ada tim. Mereka tak bergerak sendiri. Mereka buat marketing bersama-sama. Yang ketiga, mereka mungkin ada support system. Katakan mereka seorang stockist ataupun mereka seorang agent. Mereka ada HQ ataupun mereka ada leader atasan yang sangat bagus. Itu maksud saya support system. Dan mungkin mereka juga sangat mementingkan support system luar seperti contoh kita ada contoh kita ada group support mompreneur mastermind. Jadi mompreneur yang berjaya macam ni, mereka sangat menghargai support system daripada luar dan daripada dalam macam tu. So sebab tu kita galakkan anda untuk join group Telegram channel kita dan ajak lebih ramai lagi mompreneur lain yang nak berjaya untuk sama-sama dalam group kita. Okay. So yang kelima, mereka yang berjaya ni ada guru dan mentor. Okay, ada guru dan mentor. Mereka sangat faham, mereka sangat yakin bahawa guru dan mentor ni akan mempercepatkan perjalanan untuk mereka capai kejayaan tu. Mereka sangat-sangat yakin dan mereka mereka sangat yakin dengan ada guru tu akan bantu mereka untuk lebih cepat berjaya sebab guru lebih faham. Guru tu, mentor tu lebih banyak pengalaman yang dah lalui berbanding dengan kita. Jadi bila guru tu bercakap berdasarkan pengalaman dan kita terus je belajar daripada pengalaman dia, tak perlu tunggu untuk kita jatuh dulu baru kita belajar. Okay. Dan yang keenam, apa dia persamaan antara mompreneur yang berjaya ni adalah saya nampak mereka sangat-sangat committed. Mereka sangat-sangat committed dengan apa yang mereka sedang lakukan. Mereka tak buat sesuatu tu ikut mood tau. Mereka konsisten. Jika mereka kata mereka nak capai sesuatu tu, every day mereka akan ada progress. Mereka akan usaha every day dan jika mereka tak nampak rentak, mereka tak give up. Mereka committed untuk terus belajar, untuk upgrade diri. Hanan. Ada budak bertua. Tak mau main dek? Karen. Okay. Konsisten, committed dan rajin. Dan jika anda nak berjaya macam mereka, kena ada poin-poin ni. Dan yang terakhir apa dia? Kalau kita nak jadi sukses sebagai seorang mompreneur, kita kena tahu untuk utamakan benda apa yang paling utama. Sebagai contoh, kita boleh katakan, kita boleh letakkan masa siang daripada pukul 9 ke pukul 5 petang adalah waktu untuk kita buat bisnes. Kita fokus untuk buat bisnes dan itu prioriti kita. Selepas tamat waktu buat bisnes itu, barulah kita fokus prioriti kita kepada anak-anak dan family, suami. Itu antara yang kita boleh cakap prioriti lah. So ada masa prioriti kita juga adalah dekat anak-anak. Okay, contoh, anak-anak kita sedang mahu perhatian kita. So itulah keutamaan kita pada waktu tu. Selesaikan dulu anak-anak dan selepas anak-anak selesai, insya-Allah kita akan lebih mudah untuk fokus buat kerja. Itulah antara tips-tips dia. Okay, so habis dah sharing saya pada hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh jot down kan. Saya boleh buka sesi soal jawab jika ada. Petang-petang ni
Saya nak buat live pagi tadi tapi sebab itulah macam-macam kan keadaan dengan Hanan meragam apa semua. Okey, tolong sharekan video ni ramai-ramai sebab kita nak manfaat ini tak hanya pergi kepada kita tapi dengan berkongsi insya-Allah rezeki manfaat yang orang lain dapat pergi kat kita, tempias dia pergi kat kita. Jadi sharekan video ni, bantu saya untuk sharekan video ni kepada ramai lagi mompreneur kat luar sana. Tagkan nama mereka jika mereka memerlukan ilmu yang sama. Okey? Dan boleh tak kalau saya nak ajak, nak sharekan satu program yang kelas yang akan kita adakan pada hujung bulan ini. Boleh tak saya nak kongsikan? Okey, sebab kita ada kelas. Kita ada kelas marketing genius for mompreneur. Okey. Sekejap Kenapa dia nampak gelap? Okey. Sebab dekat Facebook saya nampak gelap. Saya takut anda tak nampak saya. Itulah tadi Hanan dia tutup ni. Okey. Hai Puan Ismi Aina. Alright. Tak apa, yang baru join tak apa. Nanti Puan boleh tengok balik rakaman. Okey, saya nak kongsikan dan saya nak ajak anda semua ke kelas. Apa dia tak bergerak? Adakah anda nampak saya? Okey, kita akan adakan satu kelas marketing genius for mompreneur advance pada 30 dan 31 Januari nanti. So jika anda nampak ni. Jika anda memerlukan ilmu yang sangat-sangat kritikal untuk menjadi seorang mompreneur yang sukses, jadi saya nak ajak anda semua untuk join ke kelas marketing genius advance. Okey, apa yang bakal anda belajar? Kita ada 6 perkara penting yang sangat kritikal yang mana formula ni saya adun balik. Saya nampak apa perkara yang penting jika mompreneur tu nak berjaya. Jadi kita buat 2 hari kelas. Kelas pertama lebih kepada untuk macam mana kita nak generate sales. Kita nak buat duit. Dan kelas kedua lebih kepada business planning, macam mana kita nak plankan kita punya business dan macam mana cara untuk kita uruskan duit. Bermaksud saya tak nak mompreneur lain sekarang ni hanya buat bisnes dan nanti hujung bulan dia tak nampak duit hasil bisnes dia tu pergi ke mana. Tapi saya akan ajarkan macam mana cara untuk kita bagikan gaji kita daripada hasil duit bisnes tu supaya nanti akan ada bahagian dalam duit bisnes kita tu kita jadikan dia sebagai cash reserve. Simpanan tunai company yang cash reserve itu kita boleh simpankan dia sebagai pelaburan dunia dan akhirat kita. So apa dia 6 komponen yang akan diajar dalam kelas nanti? Yang pertama kita akan ajar mengenai asas dalam buat marketing. Saya akan ajarkan 5 asas yang perlu kita faham kalau kita nak buat marketing. Di mana kalau kita tak faham asas ni, kita akan cepat penat dan give up. Okey. Yang kedua, saya akan ajarkan 4 teknik marketing genius. Yang ini adalah 4 teknik yang saya dah try and error dan saya dah ajarkan kepada student-student yang mana teknik ini adalah teknik yang proven dan sangat mesra suri rumah. Dan jangan risau, saya akan ajarkan sistem-sistem yang boleh memudahkan, yang boleh menjimatkan masa dan tenaga anda sebagai seorang suri rumah. Ni tak makan aiskrim ni aku? Makan macam ni je lah. Okey, nanti makan. Okey. Yes, Puan Linda nanti join kelas Okey, nanti join kelas. Okey, nampak tu dah short dah. Ada budak kacau dia tak ingat. Okey, lepas kita ajar mengenai 4 teknik marketing genius, kita akan ajar mengenai database mastery. Nanti lepas ni Anas cakap boleh? Okey, database mastery bermaksud dalam buat bisnes zaman sekarang, kalau kita nak sustain, kalau kita nak
nak long term, nak buat bisnes bukan sekadar sebulan dua, setahun dua, tapi kita nak ada bisnes yang kekal relevan sepanjang tahun, bukan berzaman lah, bertahun-tahun adalah dengan ada satu sistem database, dan database itu kita jaga dengan baik. Tapi persoalannya, ramai orang, terutamanya mompreneur, pertama mereka tak tahu. Mereka ada banyak database tapi mereka tak tahu nak simpan kat mana database. Even kalau mereka tahu nak simpan kat mana pun, mereka tak tahu macam mana nak gunakan database tu. At the end of the day, itu adalah diri saya dulu. Berada dalam kerugian. Di mana database beribu-ribu. Tapi ya, kita tak tahu nak gunakan apa untuk database tu. Okay. Selepas belajar database mastery, hari kedua kita akan belajar mengenai costing mastery. Saya akan tunjukkan kepada anda apa dia 6 figures. 6 jenis angka dalam bisnes. Kejap. Ana suami tengah ajar nanti. Ana jerit-jerit nanti aunty tak dengar. Jadi Ana cakap Okey. Nanti Ana jual Lego ni Boleh? Okey. Okey, apa dia 6 angka dalam bisnes yang kita kena tahu sebagai seorang business owner. Sebab kita ni suri rumah, kadang-kadang kita buat bisnes ikut dan kita je. Ikut sembrono kita je kan. Kita tak ada ilmu yang cukup untuk buat bisnes dengan berfakta. Bermaksud dalam bisnes ni dia ada figure-figures tau. Especially marketing lah. Kalau kita nak buat marketing, kita kena tahu nilai-nilai sesuatu angka tu supaya bisnes kita ni dia punya sales, dia punya result tu berbaloi. Kita kena ada satu cost structure, contoh kita kena tahu berapa persen daripada total sales kita itu adalah profit kita, adalah net profit kita. Benda tu jadi kiraan dia. Nanti saya akan tunjukkan dalam kelas. Okay. So selepas itu kita akan belajar mengenai business planning mastery. Sebab kenapa saya masukkan tajuk ni? Sebab saya nampak kekurangan mompreneur adalah mereka buat bisnes just okay, aku kena buat, aku jalan je lah. Dia main jalan je. Tapi padahal kita kena ada strategi. Kita kena ada planning. Sebab tu saya masukkan topik ini ke dalam saya punya syllabus kelas. Dan ada bonus untuk anda semua. Hasil daripada perbincangan saya dan tim, kami dapati bahawa ada satu tajuk penting yang perlu kami masukkan untuk membantu menambah baik mompreneur kat luar sana, iaitu tajuk time management mastery. Hanan. Time management mastery, saya akan ajarkan macam mana cara untuk kita uruskan masa dengan smart supaya kita less stress, more profit gain, dan more happy with family. Okay. So dan juga ada bonus untuk anda. Saya akan tunjukkan apa dia. Hanan, sini kejap. Alright, yang mau comotnya. Okay, ni budak comot. Ada cakap kat nanti. Apa dia bisnes yang trend 2021 ni, di mana kalau anda boleh buat bisnes trend tersebut, insya-Allah anda akan lebih cepat pergi jumpa ke prospek, dan bila prospek lebih ramai jumpa kepada kita, potensi untuk dapat customer tu lebih tinggi. Okay? Bila customer yang berpotensi itu datang kat kita lebih ramai, sales kita akan naik. Bila sales kita naik, profit kita akan bertambah. Bila profit kita bertambah, kita makinlah kaya. Bila kita makin kaya, kita makinlah ada peluang untuk bina aset dunia dan di akhirat. Simple kan? Simple calculation. So sebab itulah saya nak ajarkan anda ilmu basic tu dulu, iaitu urus masa. Belajar. Okay. So business trendy, and then bonus lagi adalah 5 hari support group.
5 hari support group. Selepas habis kelas, saya akan bantu anda jika ada apa-apa yang anda tak faham. Contoh anda terus buat apa yang kita ajarkan, anda nampak okey ada certain issue, anda boleh terus bertanya dalam grup. Dan bonus lagi, banyak bonus kan kelas ni. Bonus lagi adalah anda akan terima 7 hari rakaman akses ke kelas marketing genius. 7 hari sahaja. Kenapa kita bagi 7 hari? Ini adalah muktamad supaya kita nak ilmu yang anda belajar tu anda terus apply kan. Kalau kita bagi recording unlimited, kami percaya bahawa anda terutamanya suri rumah akan melambat-lambatkan usaha untuk belajar bersungguh-sungguh. Bila anda melambat-lambatkan usaha untuk belajar bersungguh-sungguh, anda melambat-lambatkan kejayaan anda. Tapi kita sedang mengeducate, kita sedang ajar anda untuk terus buat dan terus applykan ilmu-ilmu ni. Kita tak buat sesuatu tu suka-suka. Boleh aja kita bagi anda unlimited, tapi tak. Kita dah study, kita dah decide. Ini terms and condition kita akan bagi rakaman 7 hari sahaja. Okay? Alright. So, berita baik. Berita baik juga untuk anda. Kita akan buka Hanan. Kita akan buka launching. Kita akan buka pendaftaran pada hari Jumaat pukul 9 malam tepat. Dan saya nak bagikan hadiah kepada anda. Saya nak bagi hadiah emas Habib ni kepada anda yang terpantas buat pendaftaran. Okey. Emas ni sangat cantik. Okey, sangat cantik. Dan sangat beruntung bagi anda yang terima emas ni, loket emas Habib. Siapa punya ni, kita tunggu hari Jumaat malam nanti. Dan sedikit tips lah kalau nak menang adalah get ready kat dalam group waiting room. Kita buat dekat channel Telegram khas, bukan channel yang biasa tu, channel khas untuk waiting list. Dan sebab link pendaftaran akan dihantar kat sana dahulu. Macam mana nak join waiting list tu? Okey, team tolong pinkan ataupun tolong komenkan link untuk pendaftaran ke waiting room, ke waiting list. Team tolong komen kat bawah pendaftaran untuk masuk ke waiting list. Okey, dan seulang, kita akan buka pendaftaran hari Jumaat pukul 9 malam nanti. So siapa yang berminat, bolehlah cepat-cepat masuk dalam waiting list dan get ready 15 minit awal hari Jumaat malam nanti. Hadiah ni mungkin menjadi milik anda. Dan siapa juga yang join waiting list, kita akan berikan harga super early bird pada happy hour pada pukul 9 hingga ke 10 malam hari Jumaat nanti. So cepat-cepat, saya sangat-sangat galakkan anda untuk join ke kelas Marketing Genius Advance sebab kelas itu over delivered. Anda boleh tanya pada mana-mana student yang dah pernah join. Nilai ilmu yang bakal didapat adalah jauh lebih berbaloi berbanding harga yang anda bayar, ataupun kami boleh kembalikan wang anda dengan syarat anda join kelas kita dan betul-betul pay attention. Itu terms and condition kami. So okay? Ada apa-apa soalan setakat ni? Puan Linda hari tu ambil yang 1 hari je, ni nak ambil 2 hari pula, tak cukup ilmu lagi nak timba. Boleh Puan? Hai Puan Zaliha, Waalaikumsalam. Okay, tim tolong komen link untuk pendaftaran. Ada tak apa-apa soalan? Kita dah 45 minit. Saya nak minta maaf sebab siang hari suami saya tak ada, pergi bekerja. Jadi anak-anak memang dengan saya full time. So memang macam ni lah. Ya. Kalau saya buat live malam mungkin boleh fokus sikit. Okay. Hai Puan Suzana, boleh komen jika ada apa-apa soalan? Ya. Ambil sini, Anas jual kat aunty. Come. Cepat Anas jual kat aunty. Okay, saya nak minta tolong anda semua sharekan video ni kepada ramai lagi maupreneur lain yang memerlukan ilmu. Okay, Anas. Ini Anas. Anas jual apa Anas?
ice cream. Okay, es krim apa? Ice cream jagung. Es krim jagung lagi? Dengan apple. Hah? Yang ni dia bisa puas. Okay, tunjuk cantik. Jagung dengan apple. Jagung dengan apple. Okay, okay. Akan Okay. ini. Okay, itu je lah daripada kita kan Hanan. So pada yang baru masuk, boleh tonton rakaman nanti. Saya pun saya pun dah kena off sekejap. Bilik ni dah berterabur dah. Okay, so that's ya Allah tuanku. So kita jumpa lagi insyaAllah. Semoga anda sukses. So boleh join waiting list. Nanti kami akan drop downkan link untuk ke waiting list marketing genius. Okay? Jumpa lagi. Assalamualaikum.